Tiada laporan mengenai kewujudan dan pergerakan pengikut Maula Muhammad Amin Al-Hassani atau Maula Amin di Kesan Jabatan Agama Islam Negeri Johor setakat ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Karit berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan polis bagi memastikan kumpulan pengikut lelaki yang didakwa cicit Nabi Muhammad SAW tidak bertapak di negeri ini. Katanya, umat Islam di negeri ini dinasihatkan supaya segera melaporkan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor atau polis di Raja Malaysia Johor sekiranya mengasah penularan pergerakan kumpulan itu. Kalau tanya saya tentang pengikut Maula Amin itu, kita tidak dapat sebarang aduan berkenaan pergerakannya di negeri Johor. Maka saya dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada bangsa Johor kerana sentiasa patuh dengan perkeliling dan nasihat JAIJ. Saya berharap semua pihak akan sentiasa membuat aduan dan pemakluman kepada JAIJ kita tentang semua perkara yang mereka gusar dan keliru tentang agama Islam di negeri ini. Sebelum ini, Kementerian Luar Negeri Maghribi mengesahkan Maula Amin atau nama sebenarnya Muhammad Amin Auratji bukan warga negara Maghribi. Lelaki itu juga tidak mempunyai kaitan dengan Syarif Idrisi di Maghribi atau mana-mana keturunan Nabi Muhammad SAW. Maula Amin mencetuskan kontroversi di Malaysia dengan mendakwa warga negara Maghribi dan keturunan Nabi Muhammad selepas menubuhkan sebuah mazhab yang kononnya menyediakan penganutnya untuk akhir zaman. Lelaki berkenaan tiba di Malaysia pada 2022 yang dibawa oleh sebuah madrasah tetapi mendapat tentangan daripada mufti negeri kerana dokumen keturunan yang meragukan. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, PDRM sedang memantau pergerakan Maula Amin dan pengikutnya termasuk madrasah itu yang beroperasi di Selangor. Razarudin dilaporkan berkata, hasil maklumat yang diterima, mereka juga sudah membeli sebidang tanah yang agak besar iaitu 11 hektar sedangkan pengikutnya bukan dari kalangan orang yang berada namun bergantung pada kutipan dana awam. Mengulas lanjut, Muhammad Farid berkata, pihaknya tidak akan memperakui identiti lelaki tersebut dan dia tidak diterima di negeri ini. Tambahnya, JAIJ juga sentiasa membuat pemantauan dengan pihak berkuasa terutamanya Jabatan Immigration dan juga PDRM untuk memastikan tiada individu yang menyalahgunakan karakter peribadi bagi manfaat publicity. Lelaki 3 anak dikenali Hot Daddy atau dua kekasihnya sekali lagi dihadapkan di mahkamah atas tuduhan menjual video lucah 2 bulan lalu. Hasli Ikhwan Arif Zul Hasli, Nur Hidayah Mahadi dan Nur Syazrina Mat Zamri mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Magistrate Nurul Izzah Saharuddin. Pada masa sama, Hasli Ikhwan dan Nur Hidayah membuat pengakuan itu kerana kesalahan memiliki bahan lucah di depan Hakim Mahkamah Seksyen Nur Hasniah Abdul Razak. Mengikut pertuduhan di Mahkamah Magistrate, ketiga-tiga mereka didapati menjual rakaman video lucah di Pejabat Bagi Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di Seven di Wang Semaju antara 11.47 dan 11.54 malam pada 15 Januari lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 292(a) Kanun Kesiasaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Di Mahkamah Seksyen pula, Hasli Ikhwan dan Nur Hidayah didakwa dalam milikkan bahan lucah bertentangan kesopanan awam ketika berada di pejabat sama pada jam 4 petang pada 22 Januari lalu. Kesalahan mengikut Seksyen 5(1)(a) Akta Penafisan Filem 2002 yang membawa hukuman denda antara RM10,000 hingga RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Ilya Eliana Nur Azman dan Syarin Yong Shiyi, manakala tertuduh terbabit diwakili peguam Muhammad Faris Abrar Osman, Muhammad Hisham Ramzan dan Nurul Ain Muhammad Harvian Kamal. Magistrate membenarkan jaminan RM4,000 bagi setiap 3 tertuduh itu, manakala Hasli Ikhwan dan Hidayah masing-masing diikat jamin RM5,000 oleh Nur Hasniah. Kedua-dua mahkamah menetapkan 22 April ini untuk sebutan semula kes. Ketiga-tiga individu itu dilaporkan ditahan pada 17 Januari lalu oleh Bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di Seven Bukit Aman dalam sebuah rumah di Janda Baik, Pahang. Siasatan Polis mendapati suspek menjual video berkenaan dalam aplikasi X dengan harga RM100 dan RM20 masing-masing bagi 200 serta 13 video sebulan. Masa kamu buat rogo dan cabul, tak fikir ke isteri anak-anak. Isteri kamu tengah sarat tapi kamu cari hubungan terlarang termasuk dengan mak mangsa. Demikian teguran Hakim Mahkamah Seksyen sebelum menjatuhkan hukuman penjara 69 tahun dan 20 sebatan terhadap seorang pekerja kontrak yang mengaku bersalah merogok dan mencabut anak angkatnya sejak 3 tahun lalu. Ketuduh berusia 33 tahun berhadapan 5 pertuduhan dengan 4 daripadanya membabitkan kes rogok, manakala satu amal seksual fizikal membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Hakim Abu Bakar Manat ketika prosedur menjatuhkan hukuman isteri tertuduh yang sedang menunggu hari bersalin serta adik perempuannya kelihatan menitiskan air mata. Sebelum menjatuhkan hukuman, Abu Bakar memberitahu mahkamah hanya mempertimbangkan pengakuan salah tertuduh dan faktor lain lebih kepada pemberatan hukuman berdasarkan kesalahan dilakukan tertuduh.
Katanya kes seumpama ini adalah memberi keutamaan pada mangsa berbanding kamu kerana kesan dialami atas perbuatan ini. Kes ini masih banyak. Kadang-kadang saya tidak faham kenapa ia masih berlaku. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa merogoh dan mencabur mangsa dalam kereta diparkir di sebuah kebun sawit di Serum, Tangkak antara jam 8.40 hingga 9 malam pada 15 Januari lalu. Pertuduhan ketiga hingga kelima pula dia didakwa merogoh mangsa yang ketika itu berusia 12 tahun di 3 rumah berlainan dalam daerah Muar sejak 2021 sehingga 2022. Berdasarkan fakta kes, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu setiap kali sebulan ketika ibu dan adik-beradik kanak-kanak itu berada di luar rumah. Kejadian itu disedari nenek mangsa sebelum membuat laporan polis. 2 kejadian berlaku di Tangkak manakala 3 lagi berlaku di dalam daerah ini. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh dalam rayuannya memohon mahkamah menjatuhkan hukuman paling ringan kerana perlu menanggung 2 anak dan isteri serta anak ketiga serta ahli keluarganya. Manakala pihak pendakwaan memohon agar dikenakan hukuman setimpal sebagai pengajaran. Semua hukuman penjara berjalan serentak bermula dari tarikh tertuduh ditahan pada 16 Januari lalu.